tahun 2022-2023. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, seterusnya untuk melekatkan lagi majlis kita pada pagi ini, dengan hormatnya saya menjemput pula Encik Latif bin Yusof selaku Yang Direktur Agung PIBG Sekolah Azam Bukit Titi untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi, yang berhormat dan yang juga yang diraihkan Al-Fadhil yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Ghazali, MP Kuala Lumpur kita, iaitu wakil rakyat kita, insya-Allah. Selamat datang lagi. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Guru Besar kita Cikgu Muhammad Syamil bin Adam, yang dikasihi juga kombo daripada pejabat Parlimen Kuala Lumpur kita, Yang Mulia Raja Rizal Raja Aris, Al-Fadhil Ustaz Halmi Ahmad Ghazali, cikgu-cikgu seluruh jawatankuasa PIBG, cikgu PKK, cikgu PKK, PKN dan juga PKK, Ustaz-Ustazah, hadirin hadirat, seluruh jawatankuasa PIBG dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam pertemuan ataupun musyawarah mak ataupun musyawarah agung PIBG sekolah kita kali yang ke-37. Dan juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu bapa yang sudi hadir dalam majlis kali ini dan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan dan juga pelatihan jawatankuasa baru. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada YB perasmi kita, yang mana beliau lorak dengan perasmian yang pertama tadi. InsyaAllah, alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian beliau untuk hadir walaupun dalam suasana kesuntukan waktu di atas tugas-tugasan hari yang beliau selaku YP Parlimen Kuala Lumpur. Jadi saya tak mau bercakap panjang dalam sesi ini. InsyaAllah kita beri laluan penuh kepada perasmi kita supaya beliau lebih jelas untuk sama-sama memberi ucapan dan juga untuk panjangkan kalam dia, insyaAllah. Jadi sekali lagi majlis memberi laluan kepada perasmi kita Al-Fadhil Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Ghazali selaku perasmi dan juga MP Kuala Lumpur. Falyatafadhal. Terima kasih diucapkan kepada Encik Latif bin Yusof atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, daun semula dipekan sari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Bagi memeriahkan lagi majlis kali ini, majlis dengan berbesar hati memberi laluan, peluang dan kesempatan kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Khairuddin bin Ahmad Ghazali Al-Fakiri, Ahli Parlimen Kuala Lumpur, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan mesyuarat agung PIBG kali ke-37 sesi 2022-2023 SK Bukit Petiti. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa astanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, maksudnya telah beroleh kejayaan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beriman, yang mana mereka dalam solat mereka khusyuk dan juga terhadap perkara yang melekehkan mereka berpaling, dan juga terhadap kewajipan zakat mereka tunaikan. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurusi majlis yang bahagia, guru besar sekolah Cikgu Muhammad Ismail bin Adam, yang bahagia pengurusi PIBG Saudara Latif bin Yusuf, seterusnya guru-guru penolong kanan, para guru jawatankuasa PIBG, dan juga ibu dan bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membuka hati kita semua dan juga memudahkan urusan kita hingga pada pagi ini dapat kita laksanakan satu program yang wajib dibuat secara tahunan, iaitu mesyuarat PIBG. Barangkali inilah yang pertama selepas setiap orang terpaksa berpuasa selama 2 tahun, tak boleh hadir program besar disebabkan oleh COVID. Bahkan banyak pertemuan-pertemuan kemasyarakatan terpaksa kita tangguh. Bahkan sekolah pun bergerak dan juga diuruskan dalam keadaan separah aktiviti sahaja, banyak yang buat online dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita hari ini, kita dapat hadir di sini, dan saya ucapkan tahniah pada semua ibu dan bapa yang hadir pada hari ini di sini. Alhamdulillah. Yang keduanya, saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Terengganu keseluruhannya, dan khususnya umumnya rakyat Malaysia. Setelah diumumkan bahawa ni dalam peperiksaan SPM, walaupun kita di peringkat rendah, di peringkat Kuala Nerus, daerah Kuala Nerus diumumkan antara yang sebagai sekolah ataupun daerah yang dapat tempat terbaik PJS, GPS, Gerah Purata Sekolah. Yang keduanya adalah Kuala Terengganu. Di sini Kuala Terengganu, sana Kuala Nerus. Saya ahli parlimen dua kawasan, 2 daerah sebenarnya. 3 dun duduk di bawah daerah Kuala Nerus. 1 dun iaitu Buloh Gading masuk daerah Kuala Terengganu. Jadi bila cakap tu nak tengok duduk di mana tu. Jadi di sini Kuala Terengganu. Jadi Kuala Nerus, daerah Kuala Nerus, PPD Kuala Nerus dapat yang pertama, Kuala Terengganu dapat yang kedua. Alhamdulillah, dua-duanya dalam kawasan parlimen saya juga. Tapi tanah itu pada semua guru-guru, para pelajar, ibu bapa dan rakyat negeri Terengganu secara keseluruhannya, insya-Allah. Saya dimaklumkan tadi oleh cikgu bahawa sekolah ini antara yang terkecil pada bilangan pelajar, 161 orang saja. Dengan ibu dan bapa mungkin sekitar dalam 60 keluarga. Alhamdulillah. Yang kecil ini kalau kita susun betul-betul, insya-Allah besar kerja yang kita boleh capai, insya-Allah. Saya bacakan di awal tadi satu ayat tentang konsep al-falah. Al-falah satu kalimah biasa kita dengar menerusi azan, hayya 'alas salah,
hayya al falah. Selalu kita dengar terjemahannya hayya ala salah, marilah menuju salat. Yang kedua hayya al falah, makna marilah menuju kejayaan. Tetapi saya nak sebut di sini hari ini tentang makna yang lebih mendalam bagi perkataan al falah, iaitu kejayaan yang diperolehi selepas melalui keadaan yang sangat sukar dan juga payah. Itu namanya al falah. Berasal dalam bahasa Arab daripada kalimah aflahal habbu, benih apabila membenih ataupun bila benih mengeluarkan pucuk dia. Satu benih yang keras, kita ambil benih rambutan atau benih durian. Ni kawasan kampung ni, durian banyak, rambutan banyak. Benih durian atau rambutan, butir durian, butir rambutan ni dia keras, tapi tunas dia boleh keluar. Tunas yang lembut nak keluar tidak mudah, payah, sebab buah tu keras, biji tu keras, butir tu keras. Tapi bila dia boleh keluar, namanya aflaha, namanya berjaya. Jadi itulah disebut oleh ulama, makna hayya al falah ialah kejayaan yang kita boleh selepas melalui kesukaran yang panjang. Hari ini kita berada di sekolah yang kita bincang tentang pendidikan. Nak mendidik anak-anak daripada usia 7 tahun sampai 12 di sini sekolah rendah. Nanti bersambung lagi menengah, umur 13 hingga umur 17 atau 19 sekolah menengah, apa namanya, STPM. Atau lepas umur 17 pergi ke universiti pula, masuk IMA College, IMA matrikulasi, kemudian ambil bachelor pula sampai umur 24. Ini adalah tahap-tahap pendidikan yang anak-anak kita lalui. Dan sebelum sampai ke sekolah, dengan kita dulu, daripada awal mengandung sampai dia lahir, sampai dia boleh merangkak, kemudian dia bertatih, dia boleh berjalan, dia boleh berlari, dan akhir masuk sekolah. Ini adalah satu proses yang sangat panjang. Kepenatan ibu dan bapa, termasuk guru yang terlibat, adalah kepenatan yang panjang, kerana proses pendidikan proses yang sangat panjang. Daripada awal mengandung sampailah umur dewasa, kita lepas tangan, ikut suka mulah. Lepas pada umur 24, 23, ikut suka mulah nak jadi lagu mana. Tapi selalunya kahwin pun minta bertimak lagi masa tu, selalunya. Dan bila kita beroleh seorang anak yang berjaya, tentu kita rasa gembira yang amat sangat. Yang amat sangat. Sebab apa? Sebab sukar, panjang, akhirnya mendapat kejayaan. Cuma yang perlu kita lihat, apa yang dikatakan berjaya tadi. Ada orang melihat berjaya pada akademik, ada orang melihat berjaya pada dari sudut penampilan ataupun akhlak. Ada orang melihat dua-dua. Kita mahu menilai kejayaan dan bentuknya holistik, semua sekali. Agamanya dia berjaya, sosialnya dia berjaya, keluarganya dia berjaya, ekonominya dia berjaya. Kita mahu lihat kejayaan yang menyeluruh. Berjaya pada diri dia, berjaya menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Mungkin saleh dengan akademik yang baik, mungkin akademik yang sederhana, tapi dia saleh, dia baik. Baik untuk diri dia, baik untuk masyarakat dia, dan lagi bagus dia muslih, boleh jadi orang yang baik pula. Kalau kita berjaya melahirkan seorang anak yang saleh, yang baik, baik untuk diri dia, baik untuk mak ayah dia, baik untuk keluarga dia, baik untuk jiran tangga dia, baik untuk masyarakat dia, baik untuk negeri dia, baik untuk negara dia, kita telah berjaya. Itu satu. Bukan setakat diri dia, kita mahu dia menjadi seorang yang baik, yang berjaya dalam hidup kemasyarakatan dia. Dengan jiran tetangga dia baik, dia tak balah, dia tak kocoh, dia tak berambak, dia tak berkelingkah, dia tidak buat benda-benda yang merosakkan masyarakat dia. Nak jadi orang baik dalam masyarakat dia, pada hubungan sosial kemasyarakatan dia. Orang yang tak baik, dia tak minat bermasyarakat, hidup seorang diri dia, jadi kira sumbang. Orang ajak mesyuarat pun tak pergi, surah bala pun tak pergi, program apa pun dia buat tak tahu, duduk seorang-seorang di hutan, tak bergaul dengan orang. Itu tak baik untuk masyarakat. Diri dia mungkin baik untuk diri dia seorang, untuk masyarakat tak ada kebaikan.
Kita mahu dia baik dari sudut ekonomi dia. Maknanya dia ada satu pendapatan yang cukup untuk dia makan, anak isteri dia makan, dan dia boleh hidup gembira dengan rezeki yang Allah bagi kat diri dia. Itu yang kita mahu. Ada yang Tuhan bagi besar, pangkatnya besar, akademiknya baik, masuk universiti, keluar menjadi seorang yang berjawatan yang besar, mungkin boleh berdikari sendiri, berniaga sendiri dan sebagainya. Itu kejayaan pada ekonomi dia. Tapi kalau ekonomi dia berjaya, peribadi dia gagal, kejayaan ekonomi dia tidak akan beri kebaikan pada orang lain. Dia berjaya akademik, jadi orang besar, duduk di Kuala Lumpur, bekerja dengan jawatan yang besar-besar, gaji mungkin 5, 6, 7 ribu, gaji dia besar. Tapi dia tidak baik pada peribadi. Dia tak ingat mak ayah di kampung. Hak dia ingat bini dia hak sebelah tu lah. Bini dia hak dia kenal pada umur 24. Bini dia hak ambil dia lepas dia siap dah. Lepas dibentuk oleh mak ayah, bini ambil siap. Atau tok lelaki ambil siap bini dia. Siap dah umur 24, 23, 22. Siap dah. Dia lupa dah hak mak ayah kampung. Sebab apa? Peribadi. Maka sebab itulah kerja, pendidikan kerja besar. Dan kerja besar ni tidak boleh buat seorang dua. Dia kena buat bentuk jama'i, bentuk berjamaah, berkelompok, bermasyarakat. Itulah sebab ada PIBG. PIBG yang ada, yang kita tubuhkan ini, tujuannya apa? Nak pastikan kerja, nak didik anak-anak kita ni kerja yang kita tanggung bersama. Mak ayah dengan bantuan cikgu, cikgu dengan bantuan mak ayah. Kalau tak ada kerja sama ini, tak boleh buat kerja besar nak mencetak satu masyarakat, satu orang, satu keluarga yang baik. Tak mungkin berjaya. Maka bagi saya, bila ramai hadir pada hari ini untuk mesyuarat PIBG, ini menandakan bahawa masyarakat di sini sangat cintakan pada konsep kerjasama untuk menguruskan anak-anak kita menjadi orang yang berjaya pada masa akan datang, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita nak bina hari ini, kita balik pada tema kerajaan Malaysia sekarang yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Kita perkenalkan tema keluarga Malaysia. Satu tema yang sangat baik untuk kita hayati dan kita amalkan. Kenapa? Kerana perkataan keluarga ada dua unsur yang besar. Satu, unsur kasih dan sayang. Kedua, unsur kesian belas, rahmat. Dalam Quran, dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dia buat dari diri kamu manusia yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian bila bercantun laki-laki dan perempuan, wa ja'ala bainakum, Allah jadikan antara kamu laki-laki dan perempuan, bila ada keluarga, mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan satu mawaddah, mana kasih dan sayang, kedua rahmat, mana kasih belas. Ulama kita bincang, dia kata kenapa Allah sebut kasih sayang dan kasih belas? Kata ulama, kerana kasih sayang ni dia datang selalunya bersebab. Bersebab. Kalau isteri sebab dia comel. Kalau suami sebab dia berduit. Dia comel, bila comel? Masa muda comel belaka. Dia sayang. Tok lelaki dia berduit, boleh jaga suami, boleh buat beli rumah, boleh buat rumah, boleh bagi makan, boleh bagi minum. Dia kuat, dia gagah, isteri sayang. Tapi rupa yang cantik bukan selamanya. Satu hari Allah uji dengan kesakitan. Satu hari Allah uji dengan kehilangan upaya. Jatuh sakit, isteri mungkin kena stroke, isteri kena kecil manis, kemudian makin tua. Suami juga sama. Kekuatan bukan selamanya. Masa muda kita kuat, makin tua makin bangkuk, akhirnya kita lemah, jatuh sakit, dia akan hilang. Kalau hanya bergantung sayang, sayang sebab rupa, sayang, sayang sebab kuat, sayang. Yang kuat, rupa cantik, dia akan hilang. Maka tentu boleh hilang sayang. Maka bila boleh hilang sayang, adakah mana keluarga akan melayang? Tidak.
ada satu lagi yang akan mengikat keluarga untuk kekal bersama. Apa dia? Rahmat, kesian belas. Kesian belas macam mana? Dulu masa muda dia comel, sayang dia. Dah tua tak comel, tak bersayang pun, paling kurang pun ada kesian. Jangan buang dia. Suami yang dulu hebat, gagah, kita sayang, dia tua tak boleh buat apa dah. Maka walau tak ada sayang, paling kurang ada kesian belas. Maka Allah Ta'ala buat dua perasaan ni dalam jiwa manusia agar keluarga tu kekal. Samalah kita dalam masyarakat hari ni, kena ada kasih sayang, sayang jiran, sebab dia jiran bantu kita. Tapi ada kala jiran menyakitkan hati kita. Jiran menyakitkan hati kita. Sampah dia buang kat rumah depan rumah kita. Dia buat rumah pun tak kabutan sepatah, sampai rumah kita gelap guguk, angin tak masuk. Longkang dia hala ke longkang kita. Macam-macam lah berlaku yang menyakitkan hati kita. Hilang sayang. Tapi ada tu benda lagi namanya kesian belas. Maka yang nak kena suburkan sekarang dan masyarakat kita menerusi alam pendidikan terutamanya ialah kasih sayang dan juga kesian belas. Kalau ini boleh kita bina masyarakat kita menerusi pendidikan yang kita garap pada hari ini, insya-Allah negeri kita atau kampung kita Bukit Piti ini dan daerah kita Kuala Terengganu ini dan juga negeri kita, negeri Terengganu kita ini, Malaysia yang kita sayang ini, akan lahir masyarakat yang sentiasa berkasih sayang, sentiasa rahmat merahmati dalam apa level kehidupan orang itu sekalipun. Level yang paling rendah kemampuan kewangannya sampai level yang paling tinggi kemampuan kewangannya, semua akan hidup dalam keadaan berkasih sayang dan juga kasihan belas satu sama lain. Ini yang nak kita bina menerusi alam pendidikan kita, dan semua itu akan berjaya kalau kita bina semangat bersama antara ibu dan bapa, guru dan juga anak-anak ini. Saya nak bagi satu pandangan, kerana ia hari ini global berlaku dalam masyarakat kita, iaitu hubungan antara ibu bapa dengan guru. Zaman yang terbuka, langit terbuka, dengan WhatsAppnya ada, dengan Facebooknya ada, dengan macam-macam benda. Hari ini dia tak macam dulu. Dulu kalau cikgu rotan seorang anak takkan mengadu kat mak. Sebab apa? Kalau cikgu rotang sebilo, mak tambah 3 lagi. Itu dulu. Kalau cikgu cekik kita, tak ngadu kat mak, bab mak cekik 3 kali lagi. Sebab apa? Dia kata cikgu cekik sebab mu nakal, aku tambah 3 lagi. Mu jangan nakal. Cikgu rotang sebab mu nakal, aku tambah 3 lagi. Itu dulu. Hari ni cikgu beri sebilo, cikgu kena menerima bilo. Cikgu kena marah, cikgu kena maki, ada yang kena saman. Ini berlaku hari ni. Ini bukan di kampung kita lah. Bukan, ini tak berlaku ni. Kalau juga tak berlaku, insya-Allah. Ini cerita luar. Baca dalam surat khabar. Menimbulkan satu persoalan pada kita. Hubungan mak ayah dengan cikgu dengan anak murid. Saya suka baca satu kisah dalam surah Al-Kahfi. Nak cerita tentang hubungan guru dengan murid. Nabi Allah Musa AS seorang Rasul dengan anak murid nama Yusha' bin Nun berjalan musafir yang panjang nak cari Nabi Khidir. Fa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majmal bahrain aw amjahu. Ini dalam surah Al-Kahfi Allah cerita. Nabi Musa sebagai Rasul jalan dengan anak murid dia namanya Yusha' yang kemudian jadi Nabi, nak cari Khidir. Khidir ni siapa? Khidir ni kata setengah ulama dia Nabi, kata setengah ulama dia bukan Nabi, dia wali. Dia Nabi ke, dia wali ke, martabat dia lebih rendah daripada martabat Musa sebagai Rasul. Kerana Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Seorang Rasul yang tinggi martabat tadi, mari cari seorang guru yang guru itu pada ilmu pun lebih rendah daripada dia, dari sudut karamah kemuliaan pun lebih rendah dari diri dia. Sebab apa? Cari nak ilmu. Maka siapa pun kita mak ayah, level mana pun kita, guru
tetap guru yang kena cari walaupun guru itu macam mana sekalipun. Sehingga dalam kita baca kata-kata ulama silam, dia kata man 'allamani ilman kuntu lahu abdan. Siapa yang ajar aku satu ilmu je, aku jadi hamba kat dia. Nak tunjuk penghormatan. Bila Musa jumpa dengan Khidir, dia kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Boleh ke aku nak ikutmu supaya aku boleh belajar dari kamu ini apa yang Tuhan beri pada kamu. Ni adab. Adab ni lah kita nak masukkan dalam kepala anak-anak kita. Kalau anak balik mengadu, cikgu ni gini lah mak, hak nombor 1 mak kena petang cikgu dulu. Betul ke tak mu ni? Mu ni pandai ni, nak reka cerita ni, nak letak sum'ah baik guru dulu. Sebab hari ni banyak berlaku dia. Betul ke cikgu kata guru tu? Kisahlah kat cikgu. Ayat dia. Kisahlah kat cikgu. Mak ni. Kisahlah kat cikgu, nak cikgu dah. Pada anak tu, anak kecil ni, dia kadang-kadang dia bukan pelawak, cuma ngecek, ngelak. Hak dia nak ngejaga. Jadi saya sebut perkara ni sebab dia berlaku hari ni. Dalam surat khabar, dalam TV duk cerita. Dan kita harap dia tak berlaku dalam kawasan kita lah. Penghormatan seorang ibu kepada ibu dan anak pada guru, di situ ada barakah. Barakah ni benda tak nampak di mata. Barakah ni benda tak nampak di mata. Makna barakah ni kebaikan yang sangat banyak dan panjang, tak nampak di mata. Maka kita nak anak-anak kita anak yang barakah. Kalau nak anak yang barakah, tuan-tuan, nombor 1 ialah bina hubungan kasih sayang, kasih yang belas kalangan kita, dan beri penghormatan pada guru-guru agar ilmu yang dicurah pada anak-anak ini berkembang menjadi, kalau sekiranya dilontar ke laut menjadi pulau, lontar ke darat menjadi gunung, insya-Allah. Itu harapan kita semua, insya-Allah. Saya dapat surat daripada PIBG juga mohon sedikit sumbangan, dan insya-Allah saya berikan sumbangan untuk kawasan ini, untuk sekolah ini, sebab dia kecil sikit. Kita bagi RM5,000 insya-Allah. Tadi saya umum di Bukit Guntung, dia pelajar ramai 600, saya bagi 10,000. Hak ni 5,000 lah hari ni lah. Nak lagi kita mohon lagi lah, kita bagi lagi insya-Allah. Rezeki ada, kita bagi lagi insya-Allah. Kita tidak akan abaikan apa saja keperluan sekolah kita untuk anak-anak kita, insya-Allah. Itulah sedikit daripada saya. Kita rasmikan mesyuarat kita hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin beragam ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Fauzin bin Al-Ghazali Al-Fahri, Ahli Parlimen Kuala Lumpur, atas ucapan peresmian sudah tadi. Hadirin yang dikasihi, sekarang kita maksudnya yang dulu untuk memberi laluan kepada sambutan bertuah. Jadi untuk maklum semua, sambutan bertuah pada hari ini adalah sumbangan daripada Pejabat Zung Universiti, Ikut IBG, Barisan Pentabis Sekolah dan Guru Sekolah Perasaan Bukit Tinggi, Pusat Kemudi dan GPKP Bukit Tinggi. Untuk itu saya mempersilakan Yang Berhormat untuk tampil ke hadapan dan membuat 10 sambutan bertuah pada hari ini. Dipersilakan. 1 kaca lu, 2 3. Tahu dah tengok. Tak. Weh. 5 6 7 8 9 10. Okey.
Ahmad untuk menyampaikan hadiah hyper pada hari ini. Silakan. Okey, baik. Untuk cabutan pertama yang bertuah pada hari ini, pastikan ibu bapa, pastikan nombor. Pertama 049. Okey. 049. Okey, untuk jabatan yang kedua, nombor bertuah ialah 035. Nombor 035. Okay. Nombor seterusnya itu adalah 087. 087. Okey, seterusnya nombor bertuah ialah 065. 065. Okey, baik. Seterusnya nombor yang bertuah ialah 019. Okey, PKP. Okey, seterusnya nombor bertuah ialah 023. 023. Okey, cikgu kita. Cikgu sana 023. Okey, terima kasih. Okey, nombor seterusnya ialah 099. 099. Okey, ada nombor 099. Okey, seterusnya 110. Ada. Okey, 103. Ada. Okey, seterusnya 106. Ada tak? 106. Ada. Ada lagi. Okey, seterusnya 009. Ada.
Okey, majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat atas pencapaian. Okey, ada lagi 3 jemputan ni. Nombor yang bertuah ialah 083. 083. Ada. Okay, baik. Seterusnya ialah nombor 067. 067. Okey, nombor yang terakhir dengan hadiah besar. Itu nombor yang bertuah kali ni lah 056. Okey, majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat atas penyampaian hadiah jabatan ketua sudah tadi. Hadirin dimuliakan, bagi menghargai jasa dan sumbangan jawatan kuasa KLPG SK Bukit Pertiti, majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Tuan Guru Besar SK Bukit Pertiti untuk menyampaikan cendera hati kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Khairuddin, Ahli Parlimen Kuala Lumpur. Dipersilakan. Seterusnya dijemput pula wakil daripada Pegawai Hubungan Sekolah Balai Polis Manil, iaitu Korporal Muhammad Firdaus bin Muhammad Huzi, untuk menerima cendera hati. Terima kasih Guru Besar. Sekali lagi dijemput Tuan Guru Besar mengiringi Yang Berhormat untuk ke bilik mesyuarat bagi menikmati jamuan ringan. Dipersilakan.